saya nak terangkan beberapa ataupun sekolah apa, cara pendaftarannya, ataupun jika ada beberapa yang berminat, ada beberapa sekolah yang sudah dihantarkan nama kita, sekolah kita di sana. Jika ada minat, insya-Allah. Tapi kalau tak minat pun tak apa, kita cuma nak pengetahuan awal sahaja untuk mendaftarkan sekolah yang sebenarnya layak untuk murid-murid masuk sekolah-sekolah agama ni lah, insya-Allah. Okey, saya mula, insya-Allah. Slide pertama. Okey, insya-Allah saya dapat sebelum ni saya ada bengkel taklimat bersama guru dengan pihak yang menguruskan tentang sekolah menengah, dan dia beritahu tentang proses kerja, maksudnya macam mana ataupun bila mulanya proses kerja kemasukan murid ke sekolah menengah, insya-Allah. Jadi yang pertama saya tunjukkan dia daripada bentuk kertas lah. So saya ambil di bahagian yang ibu bapa perlu tahu sajalah. Pertama, insya-Allah macam hari ni saya perlu membuat taklimat iaitu untuk taklimat permohonan tingkatan 1. Maksudnya penerangan jelas, penerangan yang detail macam mana untuk memohon tingkatan 1 dan borangnya macam mana, dan proses kerjanya macam mana, macam tu, insya-Allah. Jadi 12.10 ni lah paling lambat, tapi saya pilih tarikh awal supaya dapat fokus ke gerak kerja seterusnya, insya-Allah. Yang kedua, murid 30/11, murid akan dia akan sebelum pada hari tersebut saya akan menyebarkan kertas borang jika ibu bapa berminat, maksudnya beberapa borang yang yang disediakan, yang ada nama sekolahnya di situ. Maksudnya kalau jika nak mohon ataupun minat dan sebagainya, nak cuba ke atas nama dan sebagainya. Jadi 30/11 ni lepas dah hantar borang, 30/11 perlu dikembalikan balik borang tu pada saya. Dan saya pula akan menguruskan berkenaan di bahagian pengisian data daripada pihak sekolah pula. Jadi data tersebut memerlukan keputusan peperiksaan, keputusan PSRA, PAFA. Jadi proses kerja ni adalah selepas menerima keputusan PSRA. Maksudnya lepas PSRA keluar, gerak kerja ni akan teruskan untuk proses pengisian borang untuk dihantar ke sana, insya-Allah. Dan juga ni dah lepas dah ni. Dan lepas dapat keputusan penilaian PAFA, keputusan kurikulum, dan ini juga akan ada berkaitan dengan SK. Jadi saya akan hubungi ibu-ibu apa berkenaan SK punya markah kurikulum dan sebagainya, guru, maksudnya guru kelas mereka di sana, macam mana pengurusan dia, macam mana keputusan mereka di kelas, semua tu saya akan berurusan dengan guru kelas mereka sendiri. Nanti saya akan hubungi ibu ni lah, contoh Ibu Zulaika kan, Ibu Zulaika lah, maksudnya guru kelas Zulaika di SK, insya-Allah. Jadi yang seterusnya, lepas dah mohon tu, bulan 12 tu proses kerja dia, kita boleh cek secara online. Pada bulan 2 tu dia lakukan keputusan sama ada diterima atau tidak melalui simakan JAIS. Maksudnya dia bagi link, boleh cek sama ada diterima atau tidak permohonan tersebut. Bagi yang dah mohon, boleh, ni bukan sekadar kalau jika kita ada sungguh-sungguh lah, maksudnya betul-betul nak masuk sekolah tersebut, dia bukan contohnya tak layak ataupun tak dapat, dia bukan terus macam tu. Dia boleh merayu ataupun boleh ada rayuan dibantu oleh pihak sekolah. Maksudnya boleh merayu lah kalau nak sekolah tersebut, sekolah asrama penuh, insya-Allah. Jadi seterusnya 1692 dapat terima maklum balas daripada murid. Jadi tahulah keputusan tu dapat ke tak sekolah. Maksudnya lepas dah borang dah disebarkan, dihantarkan kepada JAIS akan hantarkan kepada beberapa sekolah yang tertentu. Dalam penghantaran borang tu lengkaplah dengan semua keputusan yang dia nak. Nanti maklum balas akan dihantar ke alamat surat menyurat rumah masing-masing. So tengok dapat ke tak, sama ada di sekolah suratnya ataupun di alamat surat menyurat rumah tuan-tuan. Okey, insya-Allah. Seterusnya 24 bulan 2 mendapat maklum balas daripada penerimaan. Ini saya cakap tadi. Seterusnya dapatan mengeluarkan surat tawaran yang kedua, iaitu mengedarkan surat tawaran yang kedua ni bagi murid yang keputusan dia layak, dia tawarkan nak ke tak masuk sekolah dia, macam tu. Sebab ada beberapa murid, macam beberapa sekolah yang kalau keputusan, walaupun kita tak mohon kat sekolah dia, tapi kita layak, kalau seorang murid tu layak, dia akan hantar keputusan tawaran tu. Maksudnya sendiri tawaran tu ada di
apa tu, rumah masing-masing macam tu, insya-Allah. Okey, seterusnya permohonan rayuan dibuat secara online. Misalnya ni boleh untuk rayuan adalah secara online. Nanti akan dibagi link kalau jika betul-betul nak masuk sekolah, dan akan dibantu juga oleh pihak Sukafa, insya-Allah. Seterusnya 13.3 ni mula ni hari pertama persekolahan. Ini jika dah diterima, dah masuk dan sebagainya, dah daftar. Sebab sebelum lepas daripada permohonan keputusan mengikut borang-borang tu, lepas permohonan sekolah, akan ada satu ujian, iaitu ujian PBS, ujian berasaskan sekolah. Dia akan dibuat di sekolah yang kita tumpang nanti lah. Contoh kita akan buat di Juli Perak kan. Ujian tersebut, ni saya beritahu pasal ni dah selesai konfirmasi semua tu. Okey, ujian tersebut adalah berkenaan agama dan juga akademik. Jadi dia keputusan tu lah yang sangatlah bantu murid untuk sama ada masuk atau tidak sekolah yang dimohon. PBS, keputusan PBS tu. Tahun lepas Azmi saja, Azmi saja. InsyaAllah, sebab Azmi Afrina kan. Maksud Azmi dia dapat apa tu, tawaran tu, exam. Lepas tu seterusnya keputusan tu akan apa tu, ibu bapa dapat tahu sendiri dah sama ada terima atau tidak, cek melalui online. Okey, seterusnya ada 2 sekolah yang apa tu terlibat, yang kita dapat masuk zon. Maksudnya nama kita sampai di sana, iaitu sekolah agama menengah Hulu Langat Batu 10. Dan juga sekolah agama menengah Sekolah Luar. Ni memang kalau nak mohon luar daripada ni pun boleh, nak usaha, tapi 2 nama ni dah ada dalam zon. Maksudnya mudah. Maksudnya ada pihak JAIZ cakap lah, macam lebih mudah lah untuk dapat kalau nak sekolah 2 sekolah ni, SAM 10, Regas Sanda dan juga SAM Sungai Merak Luar, InsyaAllah. Okey, seterusnya Mak Sufi tak masuk lagi ni, tak apa, saya terangkan detail kat dia lah, InsyaAllah. Okey, sebab hari ni adalah fokusnya untuk tahun 6 sahaja sebenarnya. Jadi untuk terangkanlah sebenarnya minat atau tidak, tapi tahu jalan kerja macam mana. Maksudnya yang apa yang saya perlu buat adalah taklimat berkenaan kemasukan ke SAM 10. Okey, SAM iaitu sekolah agama menengah ataupun sekolah agama menengah tinggi. Ini adalah kelayakan murid yang berminat untuk masuk. Macam saya nak usahakanlah untuk Zulaikha, Sufi kan, insyaAllah. Yang pertama, ibu bapa pemohon iaitu murid, ibu bapa dia mestilah warga negara Malaysia. Yang kedua iaitu 12 tahun ataupun 13 tahun. Dan syarat kemasukan dia yang pertama, lulus peperiksaan penilaian sekolah rendah agama iaitu PSRA. Yang kedua, lulus pentaksiran berasaskan sekolah PBS, iaitu peperiksaan mereka di sekolah kurikulum kebangsaan, sekolah kebangsaan. Okey, lulus pentaksiran insyaAllah. Okey, seterusnya lulus ujian tilawah dan hafazan tahun 6, ini pun KAFA. Dan juga lulus penilaian PAFA, itu pun bawah KAFA. Dan baik dan pencapaian ke kurikulum JAIZ dan KPM, itu kita bantu, insyaAllah. Dan sekali lulus dalam Sasiah 2022. Maksudnya lulus ke 66 ni, insyaAllah lah ada peluang yang besar lah, peluang yang cerah lah untuk masuk. Yang keempat, pemohon adalah murid lepasan sekolah rendah agama negeri Selangor. Maksudnya dia bekas sekolah rendah agama lah negeri Selangor, insyaAllah, atau sekolah rendah Islam Pensendirian Seri. Jadi dah keputusan ni, dia dah tahu dia punya apa tu, kita dah tahu dia punya kelayakan dia ni. Maksudnya possible je nak mohon, ataupun kalau ataupun tak tersenarai daripada 6 ni, yang atas tu sangat penting wajib. Yang 6 ni boleh buat rayuan. Maksudnya kalau nak betul-betul, boleh kami bantu untuk memohon rayuan lah untuk masuk sekolah mana-mana yang kita pilih. Yang keenam, calon menduduki peperiksaan sekolah rendah agama. Maksudnya kita ambil PSRA untuk mohon kat SAM ataupun SAMT ni, perlu ada PSRA, insyaAllah. Dan pemilihan ke SAM atau SAMT dibuat berdasarkan kepada markah keseluruhan tertinggi dalam memohon 2022 dan PBS 2022 ke kurikulum kebangsaan. Sebab akan ada lagi satu ujian, saya cakap sebelum ni, untuk menilai tahap penguasaan murid-murid. So ini pelajaran peperiksaan PBS ni dia macam campur semua subjek dalam satu masa. Contoh, insyaAllah. Okey, seterusnya yang ke-8, syarat pemohon ke SAM Lestari mestilah mendapat pangkat mumtaz dalam pencapaian PSRA, itu dan TP5 dalam PBS 2022 ke kurikulum kebangsaan. Agak tinggi jugalah, tapi insyaAllah kalau SAM ni ada peluang lah, boleh je kalau nak mohon atau membuat rayuan, insyaAllah. Jadi ini beberapa zon sekolah
yang terlibat, nama-nama di bawah. Jadi kita akan kalau kita mohon pun, kita akan mohon sekolah yang berdekatan zon kita, insya-Allah. Baiklah, seterusnya dia baca sikit di sini slide ni. Terangkan ni je. InsyaAllah Mak Sufi mungkin saya akan bagi dia untuk link tu. Okey, insyaAllah. Seterusnya untuk yang nak berminat mohon sekolah agama menengah, akan diberikan borang. Maksudnya Zulaika nanti kan kalau berminat nak mohon mana-mana sekolah, saya akan bagi borang ni, dan borang itu berwarna putih untuk mohon sekolah agama menengah SAM atau SAMTI yang dimohon nak try ke dapat ke tak ke, insyaAllah. Jadi tapi borang dia berwarna putih. Yang putih adalah untuk sekolah agama menengah. Dan juga yang kedua, sekolah SAM Bestari berwarna kuning. Ni kalau ikut warna lah. Kalau kita tengok warna tu tahulah sekolah ni untuk sekolah apa. Saya kat ni bawah ni ada untuk ibu sekolah, pihak sekolah isi. Atas ni untuk ibu bapa isi. Apa yang kena isi, tulis nama mycard, tarikh lahir, jantina, warga negara. Ni alamat surat menyurat yang lengkap ni untuk sama ada sekolah tu nak hantar surat tawaran ataupun nak surat maklum balas sama ada diterima atau tidak sekolah tersebut. So isi nama sekolah, lepas tu buat ibu bapa dan lengkap sebagainya. Setuju tentang yang bawah ni. Jadi itu je isi dia. Kita cuba-cuba je boleh juga kalau nak tahu dapat ke tak. Okey, seterusnya ini adalah seterusnya tadi tu sekolah agama menengah. Ini adalah sekolah yang kedua. Ini agak tinggi sikit kalau nak kalau ada berminat tu ada masuk aliran tahfiz dan sebagainya. Iaitu borang permohonan tingkatan 1 MITS Turat dan juga KBT ni aliran tahfiz Negeri Selangor tahun 2023. Ni kalau nak lain sikit aliran ni, maksudnya bukan akademik. Dia ada saingan akademik tapi dia fokus kepada penghafazan Al-Quran. Maksudnya nak jadi hafizah kan, insya-Allah. Jadi ada ini adalah jumlah pendapatan, maksudnya nak menempatkan mahad integrasi tahfiz tu di mana sahaja. Yang ada 3 sekolah iaitu MITS Bagan Terap, Sabak Bernam, agak jauh tempat dia. Yang kedua MITS Padan Indah, Hulu Langat. Yang ketiga SAM Muhammadiyah, semua daerah ada, insya-Allah. Okey, saya terus lagi. Dah nak habis dah slide ni. Jadi sekejap saja. Okey, insya-Allah. Seterusnya syarat permohonan kemasukan tingkatan 1 untuk mahad integrasi tahfiz MITS dan SAM Muhammadiyah. Jadi ini dah ini agak bukan saya cakap mencabar, betul lah mencabar, tapi dia macam ada basic agama tapi dia lebih dalam lagi. Maksudnya dia belajar kitab, tahfiz dan sebagainya. Okey, pertama murid mestilah warga negara, ni wajib, dan murid berumur 12 tahun dan 13 tahun ke atas. Dan seterusnya syarat kemasukan dia macam biasa, macam sama juga macam tadi, lulus PSRA, lulus PBS, lulus ujian tilawah hafazan PAFA peringkat sekolah, lulus penilaian PAFA, lulus baik dalam pencapaian kurikulum, lulus Asiah 2022 menduduki, dan lulus ujian temuduga kemasukan tingkatan 1 MITS. Ni di sekolah mereka, maksudnya temuduga. Dia ada temuduga. Ada beberapa sekolah yang dia nak temuduga dulu sama ada lepas atau tidak. Saya sarankan kalau dapat je tawaran temuduga, ambillah peluang tu, ataupun maksudnya maksudnya try lah, sebab temuduga agak sukar untuk dapat. Jadi kalau jika dapat, itu adalah peluang yang besar bagi saya. Maksudnya ambillah peluang tu jika dapatlah, insya-Allah. Temuduga ni, maksudnya temuduga ni sekolah yang berprestasi tinggi lah. Seterusnya pemohon adalah murid lepasan sekolah agama, sama je macam tadi. Masuk bawah ni, yang ni pilihan ke MITS dan SAM Muhammadiyah pekan Sabak dibuat berdasarkan pada markah keseluruhan tertinggi mumtaz dalam PSRA. Dia tengok markah tertinggi PSRA itu pelajaran apa, dan minimum TP5 dalam PBS 2022, kurikulum kebangsaan serta lulus temuduga kemasukan murid ke tingkatan 1 MITS dan SAM Muhammadiyah. Kalau layak ke, dia akan bagi tawaran temuduga, pergi ke sekolah mereka untuk temuduga, insya-Allah. Okey, seterusnya untuk proses kerja untuk permohonan MITS dan Turat sama saja dengan yang tadi. Dia ada rayuan juga. Rayuan dia ni lah, supaya bulan 4 kita dah masuk sekolah lain. Contohlah kita dah masuk sekolah lain tapi masih berminat, dah mula dah persekolahan tapi masih ada hati, masih berhajat nak masuk sekolah ni, boleh je untuk proses rayuan, iaitu 10 bulan 4 contoh, insya-Allah. Okey, seterusnya slide dah nak habis dah. Okey, seterusnya ini adalah borang untuk permohonan ke integrasi tahfiz Sekolah Pandang Indah Hulu Langat. Maksud ni nak masuk sekolah tahfiz ni, surat dia berwarna pink.
borang dia warna pink ni ada yang jika berminat lah, InsyaAllah boleh je nak mohon. Cari isi sama saja macam apa tu tadi, maksudnya sama macam sekolah agama menengah punya permohonan. Jadi apa yang dia minta lampiran sama saja, sijil kelahiran murid. Ini apa yang saya akan minta ni. Kalau jika ibu minat untuk mohon, saya akan tanyalah Sulaika atau Sufi yang dia minat untuk mohon. Ini ada beberapa yang kita akan minta. Kalau dah ada data di sekolah tak apa, tapi yang akan diminta kat pengenalan ibu bapa, penjaga, SIP putusan PCRA, PBS SK punya PBS, sijil PAFA dan semua pun kena yang telah disahkan. Maksudnya yang perlu disertakan lah untuk permohonan ke sana, insyaAllah, yang dihantarkan ke sana. Seterusnya borang untuk mix bahagian terap sabak berenam, aliran tahfiz dan juga turat. Yang ini untuk bahagian tahfiz. Kalau jika tiba kita berminat nak try ke apa kan. Jadi inilah borang dia sama, dan borang tahfiz berwarna hijau. Seterusnya untuk Kesam Muhammadiyah adalah kurikulum bersepadu tahfiz Muhammadiyah, aliran tahfiz. Dia baca akademik dan juga fokus kepada hafalan Al-Quran. Jadi ini borang dia berwarna biru. Nanti saya akan, kalau jika kita akan buat apa tu, tanyalah pada parents kalau Sufi atau Zulaika minat, boleh je nak try untuk hantar nama sebagainya. Dan kurikulum sekolah menengah agama tu macam mana, kita tahu kan bentuk kurikulum mereka tu macam mana. InsyaAllah kalau SAM ataupun SAM tinggi, sekolah agama menengah tinggi, dia akan belajar dini, iaitu agama ni ada ulum Quran, dia macam dia baca kebaikannya bahasa Arab lah. Sejujurnya saya cakap dia whole bahasa Arab, tauhidnya, fiqhnya, fiqh dia semua dalam bahasa Arab. Dan juga termasuk dengan akademik itu adalah sekolah agama menengah. Itu kita dapat tadi sekolah agama menengah Batu 10 dengan sekolah agama menengah Sungai Merap. Kalau kita mohon dapat InsyaAllah lah boleh sampai nama kat sana. Yang kedua, turat tahfiz dan sabak ni kita baca apa je. Turat tahfiz sabak ni dia ada sekolah lelaki saja, dia ada je sekolah yang lelaki perempuan sekarang. Dan mereka akan, kalau lelaki dia akan fokus kepada kitab, dia akan baca kitab. Kalau muslimat pula dia boleh je, dia akan baca kitab juga. Dan juga dini dan juga dini tu pembelajaran agama, dan juga ada nak pilih, dia ada aliran, nak pilih aliran tu mana satu kita nak bila dah masuk situ, iaitu apa tu tahfiz tu lah, turat tahfiz dan sabak tu. Dan mereka juga ada akademik aliran situ, dan juga fokus tambahannya adalah hafalan Al-Quran. Dan juga sama ada nak pilih aliran agama saja yang macam dini macam SAM dan SAMTI tu, dan juga boleh pilih nak jadi fokus kepada tahfiz juga macam tu, insyaAllah. Dan Ma'had Muhammadiyah, diorang akan, iaitu dia aliran kurikulum persepadu tahfiz, maksudnya boleh fokus kepada akademik, at the same time masuk kepada hafalan Al-Quran, insyaAllah. Dan apa yang mereka belajar di sana, hafazan Al-Quran, akademik, tajwid dan juga qiraat. Ni agak tinggi jugalah, insyaAllah. Jika berminat boleh saja mohon, warayuan pun boleh juga insyaAllah. Seterusnya untuk tahfiz ni, aliran tahfiz ke sekolah ni, ramai yang tanya kan, dapat ke sijil syahadah. Syahadah ni bila seorang hafizah atau hafiz tu hafal dapat 730, dia akan dapat satu sijil syahadah. So dapat ke? Dia tak dapat sijil, tapi dia dapat pengakuan tahfiz, dapat pengakuan hafazan tu yang termasuk dalam transkrip SPM. Maksudnya lagi tinggi lah dia punya harga apa tu, syahadah tu. Kalau dah hafal 730, dia dah masuk dalam sijil SPM sekali, insyaAllah. Dan seterusnya kafa menengah. Saya cakap kafa sebenarnya ada yang untuk bahagian sekolah menengah, duduk asrama lah kot, insyaAllah. Jadi kita dapat tahu baru 2 sekolah kafa menengah yang ada di kawasan Hulu Langat, iaitu kafa menengah Sera Padan Indah Atau Mahjaya. Yang kedua kafa menengah Sungai Merap Luar, Sungai Laman Luar. Pelajaran dia sama saja macam sekolah rendah, sama je, ada tauhid, fiqh, sirah, akhlak semua. Tambahan dia cuma hadis dan tafsir. Ini senang nak mohon kafa ni jika murid tu bekas sekolah kafa. Kafa menengah ni pun baru lah sebenarnya. Saya macam baru juga. Ada punya. Jadi 2 ni lah, kafa menengah Padan Indah dan juga kafa menengah Sungai Raman Luar, jika ada minat untuk mohon. Pelajaran dia sama, dan juga tambahan ada hadis dan tafsir. Untuk kafa menengah tu, saya nak ceritakan cara nak mohon dia. Kena pergi ke sekolah tersebut, ambil borang,
Dan isi daftar dah hantarkan. InsyaAllah lah kalau murid yang bekas daripada sekolah kafar di satu sarjana memang mudah diterima lah. Syarat dia sekurang-kurangnya pernah belajar di kafar. Kesemuaan dia sijil mereka dapat lepasan dari situ boleh jadi guru kafar ajaran pendidikan lah insyaAllah. Okey, itu saja. Ibu Zulaika je dekat sini. Ibu Zulaika ada soalan untuk tanya? Tak ada setakat ni. Tak ada insyaAllah. Tapi jika berminat saya akan tanyalah dalam grup. Maksudnya kalau nak ada pilihan untuk SMK saja pun tak apa. Kita nak hantar nama tu bagi. Kalau nak try-try pun boleh juga insyaAllah. Sebab kita akan usahakan mana-mana mengikut kehendak ibu bapa dan juga murid-murid insyaAllah. Baiklah, itu saja. Nanti kita ni dirakam akan bagi dia Mak Sufi insyaAllah. Okey, segala yang baik daripada Allah, segala lemah datang diri saya sendiri. Saya sudahi dengan jazakumullah khairan katsira. Terima kasih Mak Puteri Zulaika. Terima kasih Mak Lima. Assalamualaikum. Salam.